Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini saya Rona Sina akan menjadi host pada kita punya rancangan Sembang Nanas Podcast. Kita berada di Pusat Informasi Nanas. Sudah tentu di Maep Sedang, Maha, yang tinggal berbaki 2 hari saja lagi saya rasa. Dan podcast ini episod keempat saya rasa, yang mana kita telah sepanjang tempoh ini kita telah menerangkan di sini di bawah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, kita menerangkan, memberikan penerangan, memberikan maklumat kepada rakyat, kepada pengunjung tentang nanas. Apa itu nanas? Apa itu perindustrian nanas di Malaysia? Yang mana kita agak-agak kadang-kadang tidak berapa jelas. Yang kita tahu nanas hanya sejenis buah saja. Tapi persoalannya nanas ini sebenarnya lebih besar daripada itu yang nak kita bincangkan. Persoalannya ialah dalam kita cerita pasal nanas ini, mampukah nanas Malaysia ini mendunia? Untuk itu, untuk memperkatakan, untuk membincangkan tentang hal ini, saya rasa ada figura yang paling layaklah untuk kita kata memperkatakan tentang ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Khairul Azmi Muhammad Saleh sebagai Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Terima kasihlah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana memberikan ruang dan peluang saya untuk bercakap soal industri nanas. Okay. Kadang-kadang Rona, di Malaysia sendiri masyarakat agak melontarkan soalan yang agak misteri. Misteri macam mana tu? Mereka mengatakan, kenapa nanas? Kita ada beribu buah-buahan. Betul. Kita ada durian, kita ada rambutan, kita ada macam-macam buah-buahan tempatan yang disukai juga di Malaysia. Dan persoalannya, kenapa nanas sahaja ada lembaga nanas? Kenapa nanas dilembagakan? Dilembagakan. Seperti lembaga padi beras negara, kelapa lembaga sawit. itu, lembaga kelapa sawit, buah lain. Ada buah-buah lain ni tak? Kenapa nanas? Itu itu yang saya kata misteri. Mereka, jadi saya rasa jangan biarkan hidup anda di dalam misteri. Misteri nanas. Hari ini kita kupas. Kenapa nanas? Kita kupas nanas. Kita kupas misteri nanas. Baik. Okey, tapi kita relax dulu. Kita akan pergi ke sana. Kita akan kupas misteri itu. Tapi kita relax dulu. Kita cerita dulu tentang sepanjang Maha berlangsung ni. Bagaimana Tuan melihat kita punya tempat ni? Sambutannya bagaimana? Baik, kita berada di Laman Agro Nanas. Dan sepanjang bermula 11 hari bulan sehingga ke hari ini, ada 2 hari lagi tamat Maha ni yang diadakan 2 tahun sekali. Dan pada tahun ini kebetulan adalah sambutan 100 tahun Maha. 100 tahun Maha Dan ini Maha ni adalah satu jenama yang ikonik bagi rakyat Malaysia. Sebut Maha je orang tahu berkaitan dengan dia adalah pameran pertanian yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kita berada Laman Agro Nanas ni berada di dalam satu kawasan seluas 130 hektar. Luas tu. Saya rasa kalau jalan kaki ni satu hari pun memang tak akan sempat pergi ke mana-mana. Dan alhamdulillah saya melihat perkembangan ini. Saya bersama di industri dah 30 tahun lebih. 30 tahun Dan saya daripada bertahun-tahun saya menghadapi terlibat dalam program Maha yang diadakan 2 tahun sekali. Dan saya melihat bahawa perkembangan bagi tahun ini lebih memberangsangkan. Ramai yang hadir, khususnya di Laman Agro Nanas, disebabkan oleh tarikan dan juga promosi yang di Lembaga Nanas sendiri buat bersama dengan Sekretariat Maha. Dan apa yang lebih menarik adalah bagi tahun ini kita mempamerkan status industri yang sangat sempurna, di mana kita membawa satu naratif, satu kali tanam 3 kali tuai. Jadi kalau kita kata nanas ni sekali tanam 3 kali tuai, nanas tu adalah pokok yang menghasilkan sebiji buah nanas.
Macam mana pula boleh tuai 3 kali? Itu yang misteri tu. Itu Nenas juga tu. Salah satu sebenarnya misteri nenas. Satu misteri yang perlu dirungkai Ya. pada petang ini. Jadi kalau kita nak bercerita lebih lanjut berkaitan dengan tuaian, 1 kali tanam 3 kali tuai. Pertama yang nak difahamkan kepada rakan-rakan kita di luar sana adalah penanaman nenas. Bila kita tanam nenas, sudah tentu penanam ataupun usahawan mengharapkan mengeluarkan buah nenas itu sendiri. Itu kita anggap sebagai tuaian yang pertama. Dan dia memberi hasil penjanaan pendapatan yang baik kepada penanam lah. Ya. Okey, itu tuaian yang pertama. Untuk tuaian yang kedua umpamanya, selepas kita ambil buah, kita akan tunggu benih. Dan benih nenas ni orang kadang-kadang macam mana benih nenas ni Kadang-kadang kita makan nenas, kita pun ada yang tak kenal buah nenas. Apa lagi benih nenas? Jadi benih nenas ni sebenarnya setiap helai daun nenas di pokok nenas berpotensi menghasilkan 1 sulur nenas. Dengan arti kata, kalau ada 40 daun di situ, kita boleh mengeluarkan 40 sulur nenas. Berpotensi mengeluarkan 40 sulur nenas. Dan setiap sulur nenas sebenarnya, kalau kita cerita pasal variety yang premium setakat hari ini adalah MD2. So MD2 ni dia punya sulur, benih dia saja berharga, kalau di lembaga nenas berharga RM1. Itu government. Tapi kalau business to business, dia lebih daripada itu nilainya. Dan kalau satu pokok nenas boleh menghasilkan umpamanya 5 pokok, 5 benih. 5 benih. Di situ saja satu pokok induk boleh menghasilkan RM5. Okey. Dan kalau kita tanam 1 ekar, 20,000 pokok kepadatannya, itu saja benih saja boleh menghasilkan 100,000. Wow. Nilai. Itu tuaian kedua tu, Rona. Tuaian yang ketiga, setelah ambil buah, setelah kita ambil benih, kita akan ambil kita akan ambil sisa yang selama ini dibuang, dibakar, menyebabkan pencemaran alam, iaitu pokok yang ditinggalkan. Itu dianggap sebagai sisa nenas. Itu akan menjadi tuaian ketiga. Dan ini ramai yang tak tahu. Daripada pokok nenas yang kita anggap sebagai sisa tadi, kita olah dan kebanyakannya akan menjadi produk bernilai tinggi, tapi kebanyakannya bukan makanan. Contohnya kertas, benang daripada nenas. Okey, nanti lo. Okey. Nampak tu, kita boleh buka sikit saja tu pasal nenas. Tetapi bila dalam pengunjung-pengunjung, katalah saya ni datang sebagai pengunjung kan. Bila saya datang ke sini, terbuka minat saya untuk menanam nanas. Jadi macam mana saya nak, ada apa-apa program yang disediakan di sini, penerangan ke apa? Baik. Saya rasa di laman nenas ni lengkap segalanya. Selain daripada showcase yang saya kata kita tunjukkan dengan masyarakat ataupun pengunjung bagaimana konsep 1 kali tanam 3 kali tuai ni tadi dengan produk yang dah pun ada, kita juga memberikan perkhidmatan, memberikan khidmat nasihat. Seandainya ada siapa-siapa yang berminat, umpamanya ada tanah, maklumlah sekarang dengan keadaan orang kata agak sulit untuk mencari pekerjaan. Dan tanah dekat kampung ada. Ibu bapa ada meninggalkan aset dalam bentuk tanah. So ini boleh datang kepada kita, boleh diusahakan, boleh diproduktifkan. Daripada membiarkan tanah tersebut menjadi habitat binatang-binatang perosak, kan, lebih baik diusahakan, datang kepada kami akan memberi khidmat nasihat. Dan dalam masa yang sama, lembaga nenas juga ada insentif yang boleh diberikan, khususnya bagi orang muda. Khususnya bagi orang muda. Dan ini akan membantu mereka menjana pendapatan dengan penanaman nenas. Dan of course, dia akan membantu, sebenarnya usaha nenas dia akan membantu untuk memberikan keseimbangan kepada dipanggil balance of trade. Balance of trade ni bermaksud ekspor dan import. Kita mengimport banyak sangat barang makanan daripada luar. Penyaluran duit kita banyak keluar. Dan nenas salah satu yang boleh memberikan keseimbangan kepada nilai import tersebut dengan cara penanaman dan hasil produk daripada nenas ni diekspor keluar. Jadi kita nak kalau boleh berapa 100 import, begitu juga 100 ekspor. Sekarang ni jurang di antara import ekspor jauh. Lebih banyak import daripada ekspor. Dan ini akan memberikan impak ekonomi yang lebih positif kepada negara kita, insya-Allah. Tapi tuan, saya katakan saya ada tanah, tapi biasa tanah ni. Jadi keadaan macam mana tanah ni? Kita tanam getah sebelum ni. Kita tanam sayur. Apa tanah sesuai ke? Atau dia jenis dia
sesuai dengan semua keadaan tanah, atau yang saya tahu dulu tanah gambut, gitu-gitu. Atau lokasi di mana yang sesuai? Nenas ni macam kita lah, rugged. Okey. Nenas rugged. Nenas rugged macam kita lah, rugged. Dia adalah satu tanaman yang tahan lasak dan kebanyakan tanah sesuai untuk ditanam dengan nenas. Ya. Jadi satu perkara yang kita tengok, walaupun dulu masa saya sekolah dululah Rona, cikgu kita kadang-kadang salah informasi, mengatakan bahawa nenas ni sesuai ditanam di atas tanah gambut. Ya, itu yang nampak saya tak? tahu. Jadi rakyat kata, oh, tanah lain tak boleh tanam. Sebenarnya bukan nenas tu sesuai ke tanah gambut. Sebenarnya fakta yang sesuai adalah fakta yang betul. Tanah gambut tak boleh tanam benda lain kecuali nenas. Bukan nenas tu sesuai ke tanah gambut, tetapi tanah itu yang sesuai untuk ditanam nenas. Sebab tanam kelapa sawit tak tidur. Tanam getah tidur. Dan kalau kita tengok harga perahan kelapa sawit yang ditanam di tanah gambut juga, harganya lebih rendah daripada di tanah bukit, tanah mineral. Jadi nilai, sebab tanah gambut ni lah tanah yang orang kata tanah yang kurang kualiti dia. Benda lain tak boleh tanam kecuali nenas. Sedangkan fakta yang benar, nenas boleh ditanam di pelbagai jenis tanah. The best soil for pineapple sebenarnya adalah tanah mineral, tanah bukit ni. Sebab kualiti tanah itu akan menyebabkan nenas yang dihasilkan lebih berkualiti, di mana tahap kemanisan yang ada dalam buah nenas tu lebih tinggi. Jadi dia ada beza sebenarnya. Jadi yang saya tahu itu sebelum ini di sekolah tanah gambut katanya kan. Rupanya tanah gambut itu sesuai hanya nenas saja. Tetapi dia rugged lah. Ya, dia rugged dan dia boleh jenis tanah apa pun dia boleh sebenarnya. Cuma kita ada berbagai teknologi untuk mengolah tanah. Dan yang paling penting dalam penanaman nenas itu sendiri adalah pengairan. Sebab musuh utama nenas bukan binatang perosak seperti monyet, hinzir dan sebagainya, tetapi sebenarnya air. Air. Ya. Kenapa? Sebab nenas adalah satu tanaman gurun. Dia tak perlu air banyak sangat. Allah SWT jadikan dia seolah-olah macam bertadah, berdoa. Sebab air embun yang jatuh pada waktu malam pun sudah cukup untuk dia, tak perlu disiram. Dia tadah secukupnya tu. Dan satu lagi fakta yang ramai orang tak tahu, nenas adalah antara dua tanaman di Malaysia yang tidur pada waktu siang. Tidur waktu macam mana nenas tidur? dan membuat makanan pada waktu malam. Kebanyakan tanaman dia membuat makanan pada waktu siang. Pada waktu siang kena matahari. Ya. Nenas tidak, nenas terbalik. Dia satu tanaman yang membuat makanan pada waktu malam. Itu sebab kita come up dengan satu teknologi di mana kita katakan night farming. Orang bekerja di ladang nenas pada waktu malam. Ini satu konsep yang kita boleh. Ini anak muda suka ni, pasal dia malam jaga, tak tahu nak buat apa. Dia kerja ladang nenas. Tanam. Kalau buat kerja nenas pada waktu siang, saya rasa boleh pengsan. Pengsan berdiri. Sebab apa? Panas. Dan produktiviti akan jadi lebih rendah. So, kalau ada masa saya boleh bercerita berkaitan dengan night farming. Okey, kita akan break 2 minit. Sebab best ni. Rupanya kita dah rungkai banyak benda. Nenas yang rugged. Nenas tu rugged di tanah apa semua. Jadi kita akan sambung, kita berhenti rehat 2 minit. Kerana selepas ini kita akan rungkai lagi misteri nenas. Kita break. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berada di Pusat Informasi Nanas. Di sini kita nampak proses kuih tat nanas. Di dalam Pusat Informasi Nanas ini ada bermacam-macam hasil daripada nanas, sama ada kuih, minuman atau lebih meranjatkan lagi ada lipstick kan, ada berbagai-bagai lagi kosmetik wanita. Jom ikut saya, kita jalan.
Sedap. Sedap bro. Sedap. Dia rasa sebab nenas tak nenas ni dia tak payah manis sangat gula tu. Kan? Dia rasa manis nenas tu ada orang. Rasa kan? Tu cara dia. Ni nenas jam dia tu buat sendiri ke macam mana? Kita cuba tak ada kaki tangan nak buat. Cuma beli, kita buat sendiri. Yalah, sekarang proses gitu. Panas lagi. Panas lagi? Panas lagi? Panas lagi. Ada 24 biji. Berapa harga tu? Kalau RM20, 24 biji. Wah. Berbaloi. Panas lagi oh. Assalamualaikum. Ya. Wow, nampak macam-macam ni. Ya, macam-macam ada. Oleh kerana kita base pada nenas, ada tak? Kek nenas? Ada. Untuk kek lapis, kita ada kek lapis nenas, tapak kuda nenas dan banjero nenas. Banjero ni mesti jarang dengar kan? Ya. Dia sebenarnya dia macam kek gulung. Dalam ni dia ada vanila. Dia ada krim vanila. Kalau nak rasa, kita ada free taster. Untuk siapa yang datang sini ada free taster. Ya ke? Ya, ini banjero nenas, ni kek lapis nenas. Boleh kita try. Yang ni lain-lain ya? Ini yang khusus nenas ya? Ya, betul. Alamak, nanti saya terpakai pula ni. Sekejap. Ni boleh ganti ya? Ni. Boleh. Dia lagi sedap kalau nak makan kek lapis ni kena makan sejuk. Oh, sejuk macam ni? Sejuk macam tu baru sedap. Dan tadi tu tak nenas, kita makan panas-panas sedap. Kalau yang ni kek lapis makan sejuk baru sedap. Ini banjero nenas. Macam? Dia moist tau. Dia buat. Ni memang sedap. Kalau nak dapatkan selepas mahal, korang boleh ke TikTok shop kita, Kek Lapis by Y lah. Dekat situ kita ada boleh post dekat beg kuda, korang boleh dapatkan juga. Okey. Kat mana ni asalnya? Asalnya kita dekat Johor. Batu Pahat. Batu Pahat. Batu Pahat. Ya, kita sambung lagi kita punya Sembang Nanas Podcast ya, bersama saya Rona Sina dan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Tuan Muhammad Khairul Zamri Muhammad Saleh ya. Baik, Rona. Ni tadi program kita ni sepanjang kita berada di sini. Apa aktiviti dan banyak aktiviti kan? Baik. Untuk nenas lah, saya rasa kita telah merangka pelbagai aktiviti. Dan kita telah mengambil kira keperluan untuk pengunjung segenap lapisan masyarakat, daripada yang veteran sampai pada kanak-kanak. Okey. Kita ada aktiviti-aktiviti yang mempamerkan bagaimana rantaian itu disambungkan di antara satu sama lain. Maksudnya rantaian industri. Kita ada penanaman di atas sana yang mempamerkan pelbagai jenis nenas. Mungkin rakyat Malaysia hanya tahu 1-2 jenis nenas. Tetapi sebenarnya dalam industri nenas, kita telah mendaftarkan 18 jenis variti nenas di Malaysia sebagai variti kebangsaan. Nanti? Rupanya ada 18 jenis variti nenas. Kita tahu nenas buat nenas apa kan? Dia ada 18. 18 Kemudian saya nak beritahu juga, di Malaysia sendiri, kita mempunyai Janaplasm yang kita pelihara lebih daripada 60 jenis variti. 60 Tadi 18 tu didaftar sebagai daftar kebangsaan. Nenas variti, national variti. Tetapi kita ada simpan genetik lebih daripada 60 jenis nenas. Wah, itu pelik tu. Pelik. Macam mana rupa dia kalau ada 60 jenis? Macam mana rupa? Bagaimana rupa, bagaimana rasa? Pokoknya macam mana? Dan ini tidak termasuk sebenarnya satu segmen yang kita kata ornamental. Ya, ornamental. Iaitu nenas yang tidak ditanam untuk dimakan, tetapi untuk hiasan. Nenas hiasan. Jadi di atas sana ada aktiviti-aktiviti untuk mengenal semua variti-variti jenis nenas. Kemudian kita di atas sana juga kita ada virtual reality. Maknanya satu teknologi yang kita bawa, VR, pengunjung boleh merasai pengalaman bagaimana teknologi itu dilaksanakan untuk penanaman. Wow, apa macam mana tu? Pakai VR seolah-olah kita berada di ladang dan penanaman tu kita nampak bagaimana penanaman tu dilakukan, penyemburan baja tu dibuat dan macam mana orang petik nenas, macam mana orang grade. Kita berada di tengah-tengah ladang nenas dan kita merasai.
Itu BR. Sila. Yang mana belum sampai lagi tu. Ada berbaki 2 hari lagi. Ya, Ayo. Saya harap ambillah peluang ni. Dan bukan datang selalu, 2 tahun sekali kita seru. Terutama orang-orang muda yang seronok dengan VR dan teknologi ini, betul. datang dan rasai pengalaman itu sendiri. Baik, selain daripada itu di atas juga ada jualan-jualan berkaitan dengan pelbagai jenis buah nenas, dan di atas juga ada yang saya kata ornamental tadi, dijual ornamental mana yang berminat ya. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah di atas sana juga saya telah membawa satu variety baru yang saya fikir dan saya rasakan dia akan menjadi game changer kepada industri. Kenapa? Sebab variety ini boleh ditanam dan dituai dalam masa yang lebih singkat daripada variety yang ada. Kalau MD2, 14 bulan, 15 bulan kita tuai. Tapi dengan variety baru ini, kita boleh menuai dalam tempoh 9 bulan. Tak sampai setahun. Jadi dalam pertanian, dia masa. Kan? Masa untuk dapatkan hasil. Lagi cepat kita dapat hasil, lagi baik. Jadi variety baru ini kita namakan Sarawak Gold 1 atau SG1. Dan kita ada pamerkan pokok bersama dengan buah. Dan inilah masa untuk datang ke Laman Nenas mengenali variety baru yang kita rasakan sangat berpotensi besar. Boleh jana pendapatan dan untuk tingkatkan ekspor kita di Maha ni. Ya, kepada semua yang mendengar atau melihat secara live secara ini, yang belum berkesempatan, saya rasa ada baki 2 hari lagi, datang dan rasai pengalaman nenas itu, sama ada virtual tadi ataupun mendapatkan maklumat, khususnya anak muda. Ini ada satu peluang baik. Baiklah tuan, apa ada pada nenas? Kita nak makan ni, apa ada ni? Boleh cerita sikit? Boleh. Okey. Kalau soalannya apa ada pada nenas, bagi saya nenas adalah segalanya. Segalanya? Nenas adalah segalanya. Kenapa? Kalau dulu kita bercerita soal pokok yang serbaguna, pokok kelapa. Pokok kelapa. Kan? Tak ada satu pun yang dibuang. Tetapi sekarang ni bila kita pergi lebih mendalam, buat kajian, research dan sebagainya, kita dapati nenas ni boleh melebihi kelapa. Dari segi kegunaan. Sebab bila kita buat research, tidak ada satu pun daripada bahagian nenas itu, sama ada buah, sama ada pokok yang dibuang. Dan semua digunakan untuk menghasilkan produk. Dan apa yang lebih penting, properti yang sangat berguna dan sangat orang kata signifikan di dalam sebiji buah nenas itu adalah enzim dia. Di dalam nenas ada satu enzim yang dipanggil enzim bromelain. Di mana agak-agak Rona? Dia duduk dekat mana tu agak-agak? Kulit ke? Dia duduk di hempulo. Tapi kadang-kadang orang makan dia buang ke? Itu sebab kita bersiaran ni untuk memberikan kesedaran. Tapi saya kebetulan tuan, saya memang suka makan hempulo tu. Alhamdulillah. Jadi dalam hempulo tu ada enzim bromelain. Orang tua kita dulu kalau makan nenas mana pernah buang hempulo tu. Dan dalam hempulo tu mengandungi enzim yang anti kanser dan antioksidan dan juga banyak kegunaan nutrien yang berdasarkan kepada research yang kita buat lah. Dan nenas itu sendiri umpamanya yang paling mudah lah untuk ibu-ibu kita di luar sana yang selalu masak dekat rumah. Sebenarnya nenas boleh digunakan sebagai pelembut daging. Pelembut daging saya dah dengar tu. Ada tapi kalau tak percaya, macam mana? Kalau tak percaya, beli ayam tua. Kemudian sebelum masak, lumurkan nenas tu, perap dengan nenas, setengah jam kita masak. Ayam tu akan jadi macam ayam muda. Ini ramai orang tak tahu ni. Ramai orang tak tahu. Dan bagai-bagai penyakit yang selalu dihidapi oleh masyarakat di luar sana boleh disembuhkan dengan nenas. Malah kita ada ubat batuk nenas. Kita ada ubat batuk nenas. Mana nak dapat ni? Dan kalau nak tengok, kena datanglah. Datang. Agro nenas. Dan di sini pendedahan kita beri seluas-luasnya berkaitan industri nenas. Sebabnya bila cakap pasal nenas, yang ada dalam kepala saya buah potong makan nenas, air jus nenas.
tak nenas, kalau tu saya jual tak nenas tau. Kan? Rupa-rupanya wah banyak Lebih daripada itu. Dan segmen kalau kita tengok rantaian nilai vertical horizontal bermakna nenas ni bukan sahaja untuk dimakan segar ataupun dibuat canning. Nenas dalam tin. Nenas dalam tin. Bukan saja untuk makanan yang Rona cerita tadi, Ya. kuih tart dan sebagainya. Tetapi lebih kepada itu, dia akan pergi kepada yang bukan makanan. Macam saya cerita tadi, kita boleh buat fiber, daripada fiber tu boleh buat benang. Dan kita boleh buat kertas, ya. Malahan kita dah keluarkan tai daripada benang nenas. Wah. Kita dah keluarkan songket kain samping daripada benang nenas, ya. So ini yang segmen yang bukan makanan, ya. Dan segmen yang makan, yang satu lagi segmen ni adalah penjagaan kulit. Penjagaan kulit. Sebab enzim bromelain ni digunakan untuk penjagaan kulit. Jadi apa tu, krim ke lotion apa ke? Semua kegunaan orang perempuan, lotion, apa, lipstick, everything kat situ. Banyak produk dia. Saya nak terangkan satu-satu ni tak habis cerita dia. Macam zero waste, macam kira Zero waste. zero waste. Tak ada sisa. Tak ada sisa. Tak ada sisa. Nenas boleh segala. Dan dia boleh disebabkan yang saya beritahu tu, properti yang penting yang ada di dalam nenas itu adalah enzim bromelain. Enzim itu yang sangat berharga. Dan yang ini kita bangunkan. Okay. Malahan kalau usahawan-usahawan yang buat cendawan umpamanya, selama ini bergantung dengan abuk kayu kan. Ya, ya. Sekarang ni kita gunakan sisa nenas sebagai medium untuk keluarkan cendawan. Dan bongkah cendawan tu kan dia gunakan abuk kayu tu, Rona. Sekarang ni kita dah boleh gunakan sisa nenas. Sisa nenas. Jadi bongkah cendawan dan hasil daripada keputusan lab yang kita hantar, kualiti cendawan yang dihasilkan daripada sisa nenas tadi lebih berkualiti berbanding dengan menggunakan abuk kayu. Dan dalam masa yang sama, abuk kayu kita kena tebang pokok. Ada masalah dari segi apa orang kata alam sekitar, ekosistem kita. Tetapi kalau menggunakan nenas adalah daripada buangan. Daripada buangan yang dihapuskan, buangan yang kalau tak betul diolah akan menyebabkan pencemaran, dan daripada buangan kita jadikan dia satu produk yang bermanfaat dan boleh menjana pendapatan. Nampaknya terlalu banyak pengisian hari ini tentang nenas yang kita tak tahu rupanya ya. Tapi sebelum tu tuan, kita patah balik, sejak bila nenas dah ada di tanah kita ni? Baik. Sejarah tu. Baik, kalau cerita sejarah ni lagi panjang sebenarnya. Tetapi saya pendekkan, ringkaskan. Nenas sebenarnya telah wujud di tanah Melayu ni sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua. Mana sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka lagi. Dan pada ketika itu negara kita dijajah oleh British, dan pihak British telah mengenal pasti banyak kekayaan-kekayaan yang ada di semenanjung tanah Melayu pada ketika itu, termasuk timah, emas, semua dibawa balik ke Britain. Ya. Dan salah satu daripada kekayaan yang telah dikenal pasti adalah nenas. Ditanam nenas kat sini, dibawa balik ke UK. Ya. Sebab di sana tak boleh tanam nenas. Dan nenas ni setengah-setengah negara melihat dia sebagai symbol of luxury. Simbol kemewahan. Siapa yang bawa nenas di rumah menghidangkan nenas, memang kaya. Kita kat sini kat sini kita tak nampak kan, tapi di setengah-setengah negara menganggap dia sebagai satu buah yang lambang kepada kemewahan, lambang kepada kekayaan. Jadi ini dari segi sejarah dia bermula seawal sebelum Perang Dunia Kedua. 1957 bila merdeka, kita teruskan dengan menubuhkan Lembaga Perusahaan Nenas Tanah Melayu. Dan sebab itu kita kata inilah yang menjawab kenapa ada Lembaga Nenas. Sebab sumber kekayaan ini, saya katakan nenas itu adalah sumber kekayaan. Sumber kekayaan ini telah dikenal pasti oleh penjajah lagi. Jadi kita hanya membawa, kita hanya meneruskan legasi itu, dan jelas memang dia adalah sumber kekayaan. Sebab itulah tadi menjawab soalan kenapa nenas dilembagakan. Tapi Tuan, cukup ke bekalan kita untuk menampung ke sini dan untuk diekspor? Okey. Cukup. Agak-agaknya Rona makan nenas satu bulan tahu berapa kali agaknya? Hampir
Tak ada. Hampir tak ada kan? Hampir tak ada. Baik. Sebenarnya nenas ni di Malaysia data daripada DOSM. Ya, data daripada DOSM menunjukkan tahun 2021. Orang Malaysia makan nenas 8 kilo satu orang setahun. Okey? 8 kilo seorang setahun. 2022. Dicatatkan orang Malaysia makan nenas 12 kilo seorang setahun. Meningkat daripada 8 kilo jadi 12 kilo. Baik. Kami di Lembaga Nenas perlu ditubuhkan selain daripada untuk orang kata membangunkan industri nenas, kami mesti memastikan bahawa bekalan nenas di negara kita cukup. Ya. Dan sekarang tahap sara diri untuk nenas telah mencapai 102%. Bermakna cukuplah. Cukuplah. Tapi isunya apabila berlaku peningkatan penggunaan setiap tahun di dalam negara, berapa luas kami tanam pun tak pernah cukup. Tak pernah cukup dengan maksud kita tak boleh ekspor. Sebab dalam Malaysia pun orang Nak memenuhi sebab dia permintaan. meningkat. Penggunaan tu meningkat kan. Jadi dekat luar nak ekspor pun tak cukup. Contoh, tahun lepas kita sign kontrak 4,000 kontena untuk dihantar ke seluruh dunia, termasuk Timur Tengah, negara-negara Eropah seperti Jerman dan sebagainya. Korea, China, Japan dan sebagainya. Ini negara-negara yang mengimport buah nenas daripada kita. 4,000 kontena. Ya. Kita hanya mampu membekalkan nenas 800 kontena. Berapa banyak ruang dan peluang yang perlu kita isi untuk memenuhi permintaan mereka. Jadi memang tak cukup. Soalan tu saya boleh jawab dengan tidak cukup. Dan kita berusaha sekarang ini untuk memenuhi permintaan tersebut. Pesaing kita siapa? Negara mana yang betul-betul jadi pengeksport utama dunia ni? Baik, dia kena tengok segmen. Segmen dalam nenas ada segmen buah segar. Okey. Ada segmen nenas kaling. Ada segmen industri asas tani. Contohnya buat kita buat jam, kita buat jus dan sebagainya kan. Yang itu. Dia tengok segmen lah. Tapi overall dari segi pengeksportan nenas ni yang menduduki tangga nombor 1 Costa Rica. Costa Rica. Yang kedua Filipin, negara jiran kita aja. Tetapi ni nak dok cerita ni. Negara pengeluar nenas yang terbanyak di dunia. Siapa dia? Indonesia. Tapi peliknya Indonesia keluar lebih kurang dalam 3 juta metrik tan, tapi dia bukan pengeksport utama. Dia bukan pengeksport utama. Macam mana tu? Pertama saya bila saya tinjau dan saya teliti, sebenarnya orang di Indonesia dia mengeluarkan buah banyak, tetapi nilai pada buah tu maknanya dia bergantung kepada satu segmen saja, iaitu buah. Dia tak macam kita. Sebab baru ni delegasi daripada Indonesia datang dan mereka terpukau dengan apa yang kita buat. Sebab mereka bergantung dengan buah. Tetapi kita 1 kali tanam 3 kali tuai. Buah kita olah untuk jadi macam-macam jus dan bagai-bagai benih kita jual dan sisa pun boleh jadi produk. Dan ini produk-produk yang sangat berpotensi besar untuk kita ekspor. Bila mereka bergantung kepada buah saja, untuk diekspor, pertama nilai dia rendah lah. Yang kedua, untuk mengekspor buah nenas segar, dia perlukan kualiti tertentu. Di Indonesia, kerajaan tidak memberikan tumpuan kepada industri ini. Jadi bantuan tak ada, kursus tak diberi. Tetapi beruntunglah rakyat kita di luar sana, rakyat Malaysia. Wujudnya lembaga nenas ini sebagai badan kawal selia yang memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan di sana. Adik-adik saya, abang-abang saya yang berminat. Kenapa? Sebab khusus kita bagi. Tak tahu tanam nenas, kita ajar tanam nenas. Percuma. Khususnya percuma. Ya? Insentif-insentif yang kita berikan dalam bentuk baja, dalam bentuk benih, percuma. Di Indonesia, daripada delegasi yang datang, 1 kampit baja pun tak pernah diberi. Jadi saya rasa ini adalah peluang dan ruang untuk rakyat di luar sana, seluruh segenap lapisan masyarakat, orang yang pencen boleh tanam, anak muda yang mencari-cari pekerjaan boleh menceburi bidang ini. Dan nak tahu lebih lanjut maklumat berkaitan dengan khidmat nasihat, berkaitan dengan industri nenas, jom, mari datang. Datang ke laman nenas ni. Datang sini. Kita tengok apa yang ada dan kita akan servis tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berikan konsultansi dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat semua produk yang kami ada, insya-Allah. Kita break 2 minit. Dan ini menjawab
apa ada dengan nenas tu tadi. Okey? InsyaAllah. Jumpa lagi 2 minit. Nenas sumber kekayaan. Nak tahu pasal nenas? Nak tahu pasal ekosistem nenas? Dan kalau nak jadi penanam nenas yang berjaya, atau tuan-tuan nak jadi usahawan IKS nenas yang boleh ekspor keluar, dan nak tahu macam mana nak menceburkan diri di dalam bidang nenas, jom ikuti kami di Sembang Nenas. Ya, kita kembali lagi ke segmen terakhir ni, Sembang Nanas Podcast bersama saya Rona Sina, dan sudah tentunya kita bersama lagi dengan Tuan Muhammad Khairul Azmi. Khairul Zamri bin Saleh Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Tadi kita dah bincang banyak dah tadi, dan terlalu banyak untuk kita, rasanya tak cukup masa untuk kita bongkar rahsia potensi kan, misteri nenas. Jadi pada yang akhir ni kita lihat tuan ya, kita lihat nenas ni memang dia, tadi kita kata memang hampir zero waste lah. Dia sustainable development, mampan. Ya, mampan. Jadi dalam industri ni macam mana kerjasama, dapat tak kita nak nanam ni, katakan, kemudian apakah kerjasama kita dapat daripada PBT atau kerjasama daripada badan lain? Baik. Boleh Terima tak? kasih banyak. Saya rasa ini soalan yang relevan sangatlah. Sebab pertamanya kita perlu tingkatkan pengeluaran kita. Saya dah cerita tadi, kita ada 4,000 yang telah kontrak kontainer. Kita cuma boleh supply 800 je, Rona. Jadi macam mana nak tingkatkan production? Macam mana nak tingkatkan pengeluaran? So pengeluaran ni perlu ditingkatkan dengan beberapa kaedah. Pertama, kita boleh tingkatkan pengeluaran dengan perluasan kawasan. Betul? Ya. Perluasan kawasan. Yang kedua, kita boleh tingkatkan pengeluaran dengan menerapkan teknologi-teknologi terkini. Saya bagi contoh. Di Semenanjung ada tanah lagi ke kita nak luaskan tanaman? Itu persoalannya. Saya rasa terhad. Saya rasa terhad, dan kita pun explore memang terhad. Dan apa yang kita buat adalah kita bawa variety baru, SG1. Bawa untuk kita tanam di Semenanjung untuk tingkatkan pengeluaran. Bagaimana dia boleh tingkatkan pengeluaran? Variety lain 14 bulan, 15 bulan. Tetapi variety SG1 9 bulan. Bermakna dalam tempoh 2 tahun, yang lain 2 tahun 1 kali pengeluaran. Variety lain ya. Untuk SG1 2 tahun 2 pengeluaran dalam tanah yang sama. Bermakna kalau kita ada 30 tan pengeluaran, 2 kali pengeluaran dalam tempoh 2 tahun tu dia jadi 60. Begitu cara macam mana kita tingkatkan pengeluaran melalui teknologi ni tadi. Baik. Satu lagi perluasan kawasan. Dan perluasan kawasan ni yang kita perlukan kolaborasi, kerjasama, dan kita perlukan konsep-konsep seperti smart partnership dan sebagainya. Baik, ini telah kami lakukan dengan pelbagai pihak, agensi kerajaan, jabatan, dan juga pihak-pihak swasta di luar sana. Memang baru ni adalah satu berita yang sangat baik bagi kami dan untuk pemain industri juga yang ada di tanah air kita, di mana Kerajaan Negeri Sarawak telah memberikan jaminan untuk memberikan kita, menyediakan sumber tanah seluas 20,000 hektar di Sarawak untuk khusus tanaman nenas. Jadi luas, sangat luas. Sekarang kita ada di Malaysia tak sampai 20,000. Kita ada lebih kurang dalam 18,000 lebih hektar. InsyaAllah tahun 2025 nanti dia akan jadi 20,000 hektar. Dan kita akan ada tambahan double 20,000 hektar daripada sumbangan ataupun kesediaan Negeri Sarawak untuk menyediakan tanah itu. Sekarang dengan keluasan yang ada, kita cuma mengeluarkan lebih daripada 500,000 metrik tan. Dan saya percaya menjelang tahun 2030 dengan kerjasama dan kolaborasi yang kita buat ni, kita boleh capai 1 juta metrik tan. Dan bila sampai ke peringkat 1 juta metrik tan, saya rasa kita punya nilai ekspor kita akan meningkat berganda-ganda. Ya? Sebab untuk tahun lepas saja nak saya ceritakan bahawa nilai ekspor nenas sahaja berjumlah 5.7 bilion. Ini adalah sumbangan kepada negara, KTNK, ya, 5.7 bilion. Dan ini 5.7 bilion sebenarnya mewakili hanya 0.6% kek besar dunia dalam pasaran nenas. Masih belum sampai 1%. Tak sampai 1%, tapi nilai 5.7 bilion.
Ya. Dan kalau bayangkan kalau kita boleh dapat sampai 5% share, market share dunia tu, Dunia. saya rasa ramai jadi jutawan lah. Yalah, ada kemungkinan tak sampai macam ke peringkat antarabangsa, misalnya kelapa sawit, Ya. kita dah melabur ada tempat di Indonesia Ya, misalnya. Adakah kemungkinan kita akan sampai ke? Ya, itu salah satu option yang kita lihat. Dia panggil reverse investment. Ya. Maknanya kita buat pelaburan, tanam nenas di negara orang dan kita bawa balik, proses kita ekspor balik. Ini antara option-option yang kita dah kita kaji dan kita lihat. Tetapi priority masih lagi kita nak buat dalam Malaysia. Ya. Kenapa? Sebab bila kita buat dalam Malaysia, kita akan cipta peluang pekerjaan kepada rakyat Ya, sudah dan tentu. akan jana pendapatan. Sudah So ini hasrat dan harapan kita Ya, lah. sudah tentu. InsyaAllah. Ya. Ha. Okey, kemudian setakat ini kita okey dah, kita macam dah nak hujung-hujung, dah ada banyak tu. Jadi setakat ini tuan melihat di Maha ni, apakah usaha yang pihak Lembaga Pensusian Nanas Malaysia buat ni? Rasa positif, puas hati, Ya. berhasil? Saya sebenarnya dalam diri saya tidak pernah ada rasa puas hati. Okey. Sebab bagi saya hari ini, pencapaian hari ini, hari esok mesti lebih baik pada hari ini. Dan semangat ini kita bawa sebagai satu tim kerja berpasukan di Lembaga Pensusian Nanas Malaysia untuk memastikan setiap orang daripada anggota Lembaga Nanas memberikan sistem penyampaian atau memberikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Dan insya-Allah kalau berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh pihak ICU sendiri, kajian impact ataupun kajian orang kata apa kesan you buat program ni, kesan dia apa, ya. Itu dibuat di peringkat ICU dan alhamdulillah mendapati apa yang kita buat, kita deliver kepada rakyat. Kita telah 80% daripada usahawan ataupun penanam nenas di Malaysia di mana mereka kebanyakannya B40 mendapat pendapatan lebih daripada RM5,000 sebulan. 80% daripada. Artinya kita telah mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Dan ini menjadi hasrat dan juga menjadi aspirasi. Bukan saja di Lembaga Nenas, saya rasa PM pun mempunyai maksud yang sama, ya, mengangkat martabat rakyat supaya duduk di tempat yang lebih baik dan menjana pendapatan yang baik lah. Dan saya rasa nenas adalah salah satu daripada alternatif yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana bersama-sama dengan kami. Dan kami sentiasa ada untuk tuan-tuan, insya-Allah. Saya ada terbaca dalam akhbar bahawa ada usaha mengangkat nanas sebagai buah kebangsaan ke? Adakah layak? Ya, saya di industri Nanti bergaduh pula durian nak gaduh. Kalau saya bercakap kalau saya katakan bahawa nenas adalah buah yang paling sesuai untuk diangkat sebagai buah kebangsaan. Mesti bersebab. Pertama, kerana nenas inilah adalah satu dia dari segi sejarah dia adalah yang paling awal ada di negara kita. Satu, paling awal. Okey. Yang kedua, nilai industri nenas setanding dengan kalau kita kata buah lain yang bertanding setanding dengan durian. Okey. Semua orang cakap pasal durian. Ya. Dia setanding dengan durian. Tapi kelebihan nenas, Ha. dia tidak bermusim. Dia tak bermusim, dia ada Sepanjang tahun kita boleh makan nenas. Kan? Dan kalau kita tengok durian, durian tu sendiri banyaknya digunakan untuk makan segar. Tak banyak industri hiliran yang dihasilkan daripada durian. Tapi kita dah cerita tadi, berapa banyak untuk nenas? Berapa banyak untuk nenas? Saya rasa daripada makanan, bukan makanan, makanan kesihatan, even penjagaan kulit sendiri pun terhasil daripada nenas. Dan pada hari ini, nenas kita nilaikan RM20 sepokok. Bersama dengan pokok buah yang kita boleh jual, benih yang kita boleh jual RM20. Menjelang RMK13 tahun 2030, kita akan jadikan nenas dengan nilai RM50. Tingkatkan nilai daripada RM20, RM50. Kenapa? Sebab bila orang tanam 1 ekar, ya, 20,000 pokok 1 ekar dengan nilai RM50 satu pokok yang kita boleh hasilkan dengan banyak produk yang kita ada sekarang ni, orang tanam nenas 1 ekar 1 juta. 1 ekar 1 juta. Boleh?
So ini bukan satu retorik semata-mata dan kita tengah buat dan sedang buat. Ya. Benda yang paling mudah sekali kalau nak buktikan ya. Macam mana? Satu biji buah nenas MD2 berukuran ataupun berat 1.5 kilo. Kalau jual pun lebih-lebih kita dapat RM10, RM12. Ya. Tapi kalau kita proses jadi jus, dia akan dapat 3 botol. Satu botol orang jual RM10 pun untuk satu biji buah nenas kita dah dapat berapa tu? Dah dapat RM30. Proses paling mudah, bukan rocket science punya teknologi. Ambil dalam blender, blend, dapat 3 botol, jual satu botol RM10. Pure jus nenas. Tak ada apa-apa tambahan yang lain dan sihat. Dapat RM30. Nampak? Itu belum cerita pasal benih tadi. Belum cerita pasal sisa lagi. Itu baru buah. Tetapi kami secara average kami lebih konservatif mengatakan sekarang nilai dia RM20. Okey. InsyaAllah kita akan jadi RM50. Tanam nenas 1 ekar 1 juta. 1 ekar 1 juta. Dia punya potensi nilai. Itu. InsyaAllah. Jadi banyak perkara yang kita buat di dalam industri untuk menarik minat bukan saja usahawan-usahawan yang sedia ada, kita perkukuhkan. Mana yang mereka menghadapi masalah dalam soal ekonomi dan sebagainya, pelbagai lapisan masyarakat termasuk orang berpencen. Kalau orang berpencen nak kerja kelapa sawit, saya rasa dia tak ada kudarat. Dah tak larat dah. Kelapa sawit ni perlukan orang yang gagah. Kan? Nak menyabit. Saya anak peroka, saya tahu. Saya anak peroka dan saya tahu macam mana kerja kelapa sawit. Memang perlukan tenaga yang. Tapi kalau nenas, orang tua pun boleh kerja dekat ladang. Duduk ambil bangku, mengumput pelan-pelan, peluh keluar, kan? Dan apatah lagi kalau kita kenalkan konsep night farming ni tadi. Kan? Tak ada panas waktu malam. So ini dan dalam masa yang sama sampai masa tuai boleh jana pendapatan. InsyaAllah Lembaga Nenas boleh dan kita ada program bagaimana nak membantu mereka di luar sana. InsyaAllah. Anak muda ni kena dengar sebab night farming ni tadi sangat berladang malam tadi adalah sangat sesuai untuk anak-anak muda yang daripada duduk-duduk melepak malam tu sambil-sambil tu boleh mengusahakan nenas kan. Jadi okeylah. Kita dah nak di hujung-hujung dalam 1 minit ni. Okey, tapi apa ada malam ni ada ya. Salah satu daripada daya tarikan di laman Agro Nenas ni, insya-Allah malam ni kita ada Pineapple Night Rhythm. Pineapple Night Rhythm ni dia sebenarnya dirangka untuk menarik minat orang ramai, pengunjung-pengunjung untuk hadir di laman Agro Nenas dan kami ada konsert sebenarnya. Konsert. Kita melibatkan selebriti ataupun penyanyi seperti Hazama, Zubirhan, Najwa Latif. So minta supaya di luar sana kalau nak bertemu dengan idola anda. Datanglah. Nak berhibur kan. Sambil-sambil itu kita tengok menambah pengetahuan dan melihat potensi nenas. Dan kita santai-santai sambil konsert kita boleh makan nenas, dapat makan nenas sehat, dapat berhibur, healing malam-malam. Well, saya rasa ini patut diambil peluang lah. Diambil peluang dan datanglah. Kami mengalu-alukan kehadiran pengunjung-pengunjung di luar sana insya-Allah. Itulah tadi sebut sedikit. Sebenarnya banyak yang kita telah bongkar dan kupas tentang potensi nenas, potensi pasarannya dengan aktiviti penanaman serta peluang-peluang pekerjaan khususnya tak kira berbagai lapisan masyarakat daripada kanak-kanak, anak-anak muda, orang tua dengan produk-produk yang dikatakan tadi zero waste daripada nenas tadi. Sebelum kita menutup ni kata-kata akhir atau apa-apa ucapan yang tuan boleh sampaikan kepada okey, baik. Mereka yang mendengar dan melihat. Bagi pihak saya, kami hanyalah satu organisasi yang telah wujud, satu organisasi kecil. Tetapi kami berbangga kerana kami telah salah satu organisasi yang paling lama wujud di di tanah air kita. Daripada Lembaga Perusahaan Tanah Melayu, sekarang ni Lembaga Penindasian Nenas Malaysia. So ini menunjukkan bahawa kita mempunyai pengalaman yang sangat lama dan sangat luas untuk membangunkan tanaman nenas. Dan kenapa Lembaga Nenas ini wujud telah saya jawab tadi. Dan kewujudan Lembaga Nenas adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia seluruhnya kalau berminat
Dan dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang ni, nenas adalah alternatif terbaik untuk menjana pendapatan dan memberikan kelegaan kepada kesukaran dan kesulitan kita menghadapi kehidupan masa akan datang. Dan kita dah sampai ke peringkat orang kata veteran-veteran yang berkebun tu, kita beralih kepada satu era di mana generasi baru akan duduk dan menanam nenas. Dengan teknologi-teknologi baru, bukan macam dulu pakai cangkul dan sebagainya, kita bawa teknologi-teknologi, kita membaja pun pakai drone. Drone, Rona. Kita membaja pun pakai drone. Ya, kita dah sampai ke tahap itu. Kita mechanize semua susah. Dan saya harap aspirasi pemimpin kita, aspirasi negara dan kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur dan kena sambut, rebut peluang ini. Dan kami ada untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Ya, itu tadi. Terima kasih Tuan Muhammad Khairul Zamri bin Mok Saleh selaku Ketua Pengarah Lembaga Penerusan Nanas Malaysia. Ya. Apa lagi rakyat Malaysia, kita telah lihat, kita telah tonton dan kita telah dengar bahawa nenas bukan sekadar buah, tetapi dia adalah satu peluang, satu industri yang begitu berpotensi untuk semua. Betul. Betul. Justru kita rasanya lepas ni mungkin ada esok ada lagi podcast. Jadi kita pada hari ini rasa cukup hingga di sini. Terima kasih sekali lagi Tuan. Dan jumpa lagi dan teruskan mengikuti Sembang Nanas Podcast episod-episod yang lainnya. Sudah tentunya di laman kita, laman Agro Agronanas. Laman Agronanas. Jemput datang malam ni sekali. Insya-Allah. Ya. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.